Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kejutan untuk kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan padu ataupun pendaftaran padu. Nah, sudah pasti ini menjadi isu. Ada yang kata nak daftar lah, ada yang kata takut nak daftar lah, belum ready nak daftar lah. Nah, akhirnya ini satu dapatan saya daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. Hanya 17% rakyat Malaysia mendaftar padu. Apa sudah jadi? Persoalan yang utama adalah berkaitan dengan padu. Adakah kementerian yang terlibat berkaitan dengan pendaftaran padu ini perlu dirombak ataupun perlu ada pembaharuan supaya pendaftaran padu ini diterima oleh ramai. Nah, kita terus saja kepada ulasan daripada Syabuddin Husin pada 18 Mac. Sehingga setakat jam 11.59 malam Sabtu lalu dilaporkan hanya 5,22 juta rakyat Malaysia telah berdaftar kepada sistem pangkalan data utama padu. Ini adalah hanya sekitar 17,3% daripada 30,08 juta jumlah keseluruhan rakyat Malaysia dan adalah angka yang agak rendah lebih 2 bulan sejak dilancarkan pada bulan Januari lalu. Jumlah pendaftaran yang rendah menjadi isu kerana data yang dikumpul akan digunakan untuk penyampaian subsidi tersasar serta pelbagai lagi inisiatif kerajaan. Antara rungutan yang didengari ialah ia tidak mesra pengguna yang berusia dan sistem pengesahan identiti yang perlahan. Kerisauan orang ramai mengenai sebuah pangkalan data utama yang menyimpan semua maklumat juga gagal diredakan oleh pihak padu. Pelbagai kes ketirisan data sebelum ini tidak diambil serius oleh pihak berwajib dengan tiada pihak dikenakan tindakan membuatkan kepercayaan orang ramai akan keselamatan data di Malaysia agak rendah. Tindakan menutup mulut tanpa sebarang kenyataan rasmi membuatkan kepercayaan ini semakin terhakis. Jika padu ingin berjaya, usaha yang lebih giat untuk menguar-warkan kelebihan mendaftar harus dilakukan. Apa sudah jadi dengan padu? Mengapa begitu rendah rakyat yang mendaftar dengannya? Apakah rakyat Malaysia tidak mahu subsidi bersasar? Adakah ini suatu isyarat mereka inginkan subsidi seperti sedia ada? Kaya atau miskin sama-sama merasa. Dan benarkah keengganan ramai mendaftar dengan padu kerana bimbang data pribadi mereka bocor atau diselewengkan? Jika begitu, kenapa tidak dilipat gandakan usaha meredakan kebimbangan rakyat mengenainya? Selain itu, mengapa sejak kebelakangan ini sudah tidak begitu agresif promosi dan gerakan pendaftaran padu? Paling dibimbangi, mungkinkah peratusan yang rendah ini petanda rakyat mula tidak menyukai lagi kerajaan madani ini? Apakah mungkin padu bakal menemui kegagalan sebelum sempat fungsinya berperanan? Soal Syabuddin. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu kejutan kepada seluruh kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia. Titah yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim yang pasti menggemparkan ramai, menggemparkan Mahathir Muhyiddin dan kepimpinan-kepimpinan kerajaan serta jerung-jerung perasua di luar sana. Tuan-tuan dan puan, satu artikel daripada Malaysia Kini. Saya bukan patung, ikut segala kata kehendak menteri. Kenyataan daripada Baginda yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memberi peringatan bahawa Baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan itu, titah Seri Paduka, sebaik sahaja selesai tempoh bulan madu, Baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya. Saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri.
kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar. Titah Sultan Ibrahim, sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara hari ini. Artikel bertarik 19 Mac. Seri Paduka bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Hanya 36 sahaja benar-benar layak. Dalam hantaran di Facebook, Seri Paduka bertita pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat itu adalah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang telah berjasa, mencurahkan khidmat bakti, atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Saya sendiri telah meneliti setiap calon yang disediakan jawatan kuasa pemilihan, dan tahun ini saya membuat keputusan hanya 36 orang penerima sahaja benar-benar layak untuk dianugerahkan Titah Seri Paduka Baginda. Titah Seri Paduka. Sebelum ini Sultan Ibrahim terkenal dengan sikap tegas semasa pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat semasa negeri Johor. Berbanding dengan negeri-negeri lain, jumlah penerima di Johor lazimnya adalah terlalu kecil dan pengurniaan hanya dijalankan selepas melakukan saringan dan pemantauan yang ketat bagi memastikan mereka yang terpilih itu benar-benar layak. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara, Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Tuan-tuan, bagi saya ini pasti titah yang di Pertuan Agong yang menggemparkan kepimpinan politik. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Peguam negara tak usahlah malu-malu nak beri satu lagi DNAA kepada Zahid Hamidi. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini sudah pasti kita mengetahui bahawa Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi yang diberikan satu DNAA sebelum ini. Dan pada akhirnya tuan-tuan dan puan, satu berkongsi daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com. Peguam negara tak usahlah malu-malu nak beri satu lagi DNAA kepada Zahid Hamidi. Ini pasti satu lagi isu yang menggemparkan ramai. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Kepada Anda yang baru di dalam channel ini, Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia. Kita terus kepada artikel Syabuddin Husin. Mahkamah Rayuan nampaknya tidak senang dengan jawatan peguam negara yang dilihat tidak jelas pendiriannya, sama ada ingin meneruskan atau menarik balik rayuannya dalam kes rasuah sistem visa luar negara VLN membabitkan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu, panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadharia Syed Ismail yang bersidang memberi tempoh sehingga 9 September depan untuk jabatan itu membuat keputusannya. 2 lagi hakim yang bersidang bersama Hadharia hari ini ialah Azman Abdullah dan SM Komati. Mahkamah Tinggi pada September 2022 membebaskan Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah VLN. Tetapi Jabatan Peguam Negara kemudian mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Nah, persoalannya, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, persoalannya, adakah DNAA yang diperoleh Zahid Hamidi hari ini berisiko untuk ditarik balik? Nah, itu menjadi persoalannya. Artikel daripada Syabuddin Husin ini pada 18 Mac. Dalam penghakimannya, maafkan saya, pada 17 November 2023, Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Firdaus Rosli menetapkan rayuan pendakwa itu akan didengar di Mahkamah Rayuan pada 18 Mac. Dalam penghakimannya, Hadharia berkata, pihak pendakwaan dilihat masih berkira-kira sama ada mahu menerima 2 representasi daripada Zahid Hamidi atau sebaliknya. Representasi pertama, Ahmad Zahid dihantar ke Jabatan Peguam Negara pada
Januari tahun lalu, manakala yang kedua dikemukakan pada bulan lalu. Hadaria seterusnya mengingatkan timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar, sebarang representasi yang dihantar mesti mempunyai jawaban. Dengan hari ini sepatutnya ditetapkan untuk pendengaran rayuan pihak pendakwaan untuk membatalkan pembebasan Presiden UMNO itu. Nah, di dalam artikel ini daripada Syahabuddin Husin menyatakan, dengan tarik 9 September sudah ditetapkan untuk memberikan jawaban. Tiada lagi alasan lain selepas ini. Kalau susah-susah, beri sajalah satu lagi di NEE, dilepas tanpa dibebaskan kepada timbalan Perdana Menteri itu sebagaimana diterimanya sebelum ini dalam 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Janganlah malu-malu sayang, ini kan demi kestabilan kerajaan, menurut Syahabuddin Husin. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.